pengerusian yang ditubuhkan pada 18 Oktober 2023. Perniagaan ini diusahakan di antara 10 orang ahli iaitu Kelvin Yang Kai, Lydia Mary Grace Lupang, Chu Yuan Lin, Teo Chi Sheng, Nur Izzati, Nur Azira, Nur Farah Farhana, Adelina Syafiqah, Muhammad Afif dan Punita. Perniagaan ini berpusat di Universiti Utara Malaysia Sintong, Kedah secara atas talian dan menjual secara fizikal. Candylicious ialah nama gabungan antara perkataan Inggeris iaitu candy yang bermaksud gula-gula dan delicious bermaksud enak. Penggunaan image Arnab menggambarkan signifikan produk Candylicious yang merupakan produk cruelty free. Image Arnab bukan sahaja digunakan pada logo perniagaan tetapi turut ditampilkan pada visual pembungkusan produk Candylicious. Slogan perniagaan Candylicious adalah Candy with a Caffeine Kick, menggambarkan produk yang dijual sebagai gula-gula yang memiliki kombinasi manis gula-gula dengan tambahan coffee shots untuk memberi kick kepada pengguna. Produk Candylicious Kopiko bukan sahaja enak dimakan namun ia mampu menghidupkan hari si pengguna. Hal ini dikatakan demikian kerana kandungan kafein yang terkandung dalam gula-gula Kopiko mampu meningkatkan tahap fokus diri seseorang. Setiap pack Candylicious dibungkus dengan plastik pembungkusan dengan 7 rekaan visual collectible yang sangat comel dan mudah dibawa ke mana-mana. Selain daripada itu, produk Candylicious dijual dengan harga mampu milik iaitu serendah RM1 sahaja. Candylicious boleh dinikmati oleh semua masyarakat di Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama. Hal ini dikatakan demikian kerana produk yang dijual oleh perniagaan Candylicious diiktiraf halal oleh Majlis Ulama Indonesia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Produk Candylicious didatangkan dengan 2 varian iaitu kopi asli dan cappuccino. Perniagaan kami, Candylicious, iaitu dalam bentuk pemilikan perkongsian yang terdiri daripada 10 ahli dan diketuai oleh Nur Farah Farhana binti Abdullah. Merupakan sebuah perniagaan yang mengkhusus dalam penjualan kopi candy, iaitu jenama Kopiko. Perniagaan ini telah ditubuhkan pada 18 hari bulan Oktober 2023 dan telah bermula beroperasi pada 20 hari bulan Oktober dengan modal permulaan perniagaan sebanyak RM102 Malaysia. Dalam era kemajuan teknologi hari ini, perniagaan kami sedar bahawa kepentingan dan kemudahan secara online dalam pengalaman membeli beliau. Oleh itu, kami berbesar hati untuk mengumumkan kehadiran kami di luar maya melalui platform internet yang memudahkan pembeli mendekati produk kami dengan sentuhan jari, iaitu WhatsApp, Instagram dan juga WhatsApp. Produk yang dipilih untuk dijual ialah Kopiko, iaitu jenama gula-gula kopi yang dikeluarkan di Indonesia. Gula-gula kopi yang dijual kepada pelanggan mempunyai 2 perincian yang boleh dinikmati, iaitu kopi asli dan cappuccino. Produk kami juga telah menggunakan plastik pembungkusan yang mempunyai 7 rekaan visual yang berbeza. Bukan itu sahaja, produk kami dijual dengan harga mampu milik serendah RM1 per pack sahaja. Setiap pack mengandungi 4 biji gula-gula kopi, iaitu 2 perincian cappuccino dan 2 perincian kopi klasik. Bagi other relevant information, yang pertama kami memakai editing tools Propose bagi meningkatkan kualiti dan daya tarikkan siaran media sosial kami kepada pelanggan semasa dan bakal pelanggan. Kami telah menggunakan beberapa alat penyuntingan untuk mengedit foto produk kami sebelum menyiarkan di media sosial. Aplikasi tersebut ialah Canva dan Pixar. Yang kedua pula, kami akan memantau jualan dan perbelanjaan kami menggunakan e-commerce. Kami menggunakan Go e-commerce untuk memantau hasil jualan produk Candylicious. Penggunaan Go e-commerce sangat membantu kami dalam menetapkan hasil jualan produk. Okey, kita teruskan dengan campuran dan strategi promosi jualan.
Strategi pemasaran yang melibatkan campuran dan promosi ialah pendekatan di mana produk dipasarkan melalui usaha yang menarik dalam jangka masa yang pendek untuk meningkatkan jumlah permintaan dan jualan. Jika dilakukan dengan bijak, campuran dan strategi promosi jualan boleh memberi kesan dalam meningkatkan jualan dalam masa yang singkat. Analisis SWOT ialah rangka kerja yang digunakan untuk menilai kedudukan perniagaan dan strategi reka bentuk yang terdiri daripada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis SWOT juga menilai faktor dalaman dan luaran serta potensi semasa dan masa hadapan. Faktor dalaman seperti lokasi, reputasi perniagaan dan kualiti produk yang dipasarkan dikategorikan sebagai kekuatan dan kelemahan pula yang boleh dikawal oleh 12/30 perniagaan. Sebaliknya, peluang dan ancaman yang berpunca daripada faktor luaran seperti pembekal dan pesaing sukar dikawal oleh perniagaan. Kekuatan dalaman adalah aspek yang positif yang terdapat dalam operasi perniagaan. Candylicious terselah dari segi produk yang disahkan halal oleh JAKIM dan Majlis Ulama Indonesia. Produk kami ialah satu produk yang berjenama popular. Seterusnya masuk ke bahagian strategi produk. Strategi produk merupakan perancangan teliti yang menerangkan perkara yang ingin dicapai oleh perniagaan dengan produknya dan bagaimana ia merancangkan untuk melakukannya. Produk merupakan sesuatu yang dijual untuk memenuhi keinginan dan juga keperluan pelanggan, sama ada benda itu nyata ataupun tidak ketara. Berdasarkan strategi produk, terdapat deskripsi produk, produk aplikasi dan juga kelebihan produk yang perlu dinyatakan dalam bahagian ini. Candylicious juga mempunyai strategi produk terdiri di mana ia merujukkan kepada kaedah yang digunakan oleh pengurusan pemasaran bagi memasarkan dan juga memperkenalkan produk Candylicious dalam pasaran. Terdapat berbagai kaedah ataupun strategi produk yang dapat dilakukan oleh pengurusan pemasaran Candylicious sebagai strategi pemasaran produk di samping memanfaatkan kemajuan teknologi pada era ini. Tujuan strategi produk bagi Candylicious adalah untuk menawarkan produk yang sedap dengan kehendakan dan juga keperluan pengguna. Kelebihan produk Candylicious kami merupakan produk makanan ringan sedap untuk dinikmati di mana-mana sahaja. Kami mendapati Candylicious ini mempunyai reputasi yang luas dan tinggi disebabkan oleh jualannya yang semakin meningkat dan telah dikenal pasti serta digemari oleh ramai pelanggan. Dari segi harga, kami menawarkan harga yang sangat berpatutan mengikut saiz dan kualiti yang ditetapkan iaitu satu pakej RM1. Dengan harga yang berpatutan ini, ia memudahkan pelanggan kami untuk menikmatkan dengan bila-bila masa dan di mana sahaja. Produk ini disediakan oleh kami adalah produk yang mempunyai jangka masa yang lama untuk disimpan dan pelanggan boleh menikmatinya pada bila-bila masa sahaja dengan hanya menggunakan kelompok mikro. Di samping itu, harga yang berpatutan ini kami menyediakan produk yang berkualiti dan tahan lama di mana kami memilih produk yang berkualiti supaya ia memenuhi cita rasa dan juga memenuhi kepuasan pelanggan. Candylicious juga telah menerima banyak maklum balas yang baik dan memuaskan daripada pelanggan tentang gula-gula kami. Candylicious telah berjaya menarik minat dan hati pelanggan kerana rasa produk kami yang lazat dan juga berbaloi. Saya akan meneruskan dalam topik pengurusan dan perancangan organisasi. Perniagaan Candylicious mempunyai pasukan pengurusan yang berbakat dan berkemahiran tinggi dalam pengurusan dan pemasaran produk. Pengurus bagi perniagaan Candylicious adalah Nur Farah Farhana binti Abdullah. Farah bertanggungjawab untuk menetapkan hala tuju perniagaan dan memastikan pekerja di bawahnya menjalankan tugas berdasarkan skop kerja masing-masing. Penolong pengurus bagi perniagaan ini adalah Chu Yen Lin. Beliau bertanggungjawab untuk melaksanakan prosedur aliran kerja berdasarkan arahan yang diterima daripada pengurus perniagaan. Seterusnya adalah pengurus pemasaran iaitu Kelvin Nyong Kayik. Kelvin memainkan peranan untuk mempromosikan perkhidmatan dan produk perniagaan kami. Selain itu adalah penyelia jualan yang terdiri daripada Punita Kativaran dan Adlina Syafika binti Jasni.
Mereka memainkan peranan dalam menyelia dan menyelaraskan aktiviti jualan harian dan mempromosikan serta menjual produk secara atas talian dan luar talian. Seterusnya adalah pengurus pentadbiran iaitu Nur Azira binti Kamaruzaman. Azira memainkan peranan dalam menyelaraskan sistem pentadbiran organisasi dan aliran kerja AM. Azira juga bertanggungjawab untuk menyediakan dan menyemak laporan organisasi, mengenal pasti peluang dan memastikan perniagaan sentiasa beroperasi dengan lancar. Selain itu, pembantu operasi iaitu Muhammad Afif bin Hasbullah. Afif akan bekerjasama dengan jabatan pengurusan lain untuk memastikan urusan pentadbiran dapat dilaksanakan dengan sempurna. Seterusnya adalah pengurus kewangan iaitu Nur Izzati binti Muhammad Said. Izzati bertanggungjawab untuk menganalisis aktiviti kewangan pada setiap hari dan memberikan bimbingan kepada pengurusan atasan tentang rancangan kewangan di masa hadapan. Bukan itu saja, pengurusan sumber manusia iaitu Lydia Mary Krosupang, diri saya sendiri, di mana saya bertanggungjawab untuk meningkatkan penglibatan sumber manusia dalam membina rancangan sumber yang strategik, menjaga kebajikan pekerja dan mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan konflik. Akhir sekali adalah accountant iaitu Teo Chi Seng. Teo Chi Seng bertanggungjawab dalam menyediakan penyerta kewangan dan belanjawan tunai bagi perniagaan Candylicious. Perancangan operasi adalah perancangan yang berkaitan dengan penyediaan rancangan untuk sesebuah perniagaan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Antaranya seperti menunjukkan apa yang perlu dilakukan, siapa yang perlu melaksanakan, bila serta di mana ia akan berlaku. Ia juga akan membantu seseorang itu menjadi lebih bertanggungjawab dalam memahami pekerjaan mereka. Sebagai contoh, setiap syarikat atau perniagaan akan menyediakan perancangan untuk setiap perkara yang bakal dilakukan. Pelan ini akan membantu syarikat untuk mengetahui perkara yang perlu dilakukan untuk lebih berjaya di masa hadapan. Okey, seterusnya adalah perbelanjaan operasi. Perbelanjaan operasi ialah berkait dengan urusan perbelanjaan yang telah ditanggung oleh perniagaan melalui operasi biasa. Antara perbelanjaan yang terlibat ialah seperti belanja gaji, kos pembungkusan, kos produk dan juga kos logistik. Perbelanjaan operasi perniagaan ini berlangsung selama 3 bulan sahaja bermula daripada Oktober sehingga Disember. Okey, carta proses operasi ataupun dikenali sebagai carta aliran kerja akan digunakan untuk memperlihatkan langkah-langkah atau proses yang digunakan dalam sesuatu perniagaan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, ia dapat membantu dalam menyusun dan menerangkan operasi dengan lebih jelas dan mudah difahami. Terdapat beberapa cabaran dalam memastikan kelancaran operasi perniagaan dan ia telah dibahagikan kepada beberapa jenis dan disertakan dengan penerangan. Yang pertama adalah dari segi mengekalkan kesetiaan pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan yang setia bukanlah satu perkara yang senang kerana produk kami terhad kepada sejenis produk sahaja. Ini menyebabkan pelanggan sukar untuk mengekalkan konsistensi dalam membeli produk kami secara terus-menerus. 2129. Di sini saya akan membentangkan tentang perancangan kewangan. Perancangan kewangan ialah cara kita menilai modal yang diperlukan dan menentukan untuk mana-mana perniagaan lebih awam pantas. Di sini perniagaan Candylicious, saya dan 9 rakan kongsi membuat keputusan untuk melabur RM10.20 masing-masing dalam perniagaan sebagai modal awal. Di sini kita ada 10 orang. So jumlah modal awal ialah RM102. Di sini kita akan buat anggaran perbelanjaan di sama ada belanja gaji, kos gula kopi, kos pembungkusan, kos upah WPC. So kita dapat jumlah keseluruhan ialah RM139.45. Di sini untuk Oktober 2023 dan November 2023, kita akan menanggung anggaran perbelanjaan sebanyak 42.30 sen. Dan untuk Disember, kita akan menanggung jumlah anggaran perbelanjaan sebanyak 54.85 sen. So, kita punya aliran tunai Oktober kita dapat baki akhir kita dapat 124.70 sen. November punya itu baki akhir kita dapat
sen. Disember kita dapat baki akhir, kita dapat 270.55 sen. Di sini kita akan dapat untung bersih sebanyak 172.55 sen. Dan kita dapat tunai Disember kita dapat 274.55 sen dan kita punya modal awal RM102 dan kita punya untung bersih dapat 170.55 sen. Modal pemilih RM10.20 per person, total 102. Modal permulaan bagi setiap ahli adalah RM10.20. Total jumlah modal awal ialah 102. Perbelanjaan pemula ialah belanja gaji 370 bahagi dengan 10 orang, so 37.50 sen. Kos gula-gula kopi RM17.35 darab dengan 5 pembelian, so 86.75. Kos pembungkusan 2.30 darab dengan 4 pembelian, RM9.20. Perbelanjaan pos RM6. Perbelanjaan lain kosong. So jumlah perbelanjaan ialah 139.45. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2023 ialah tunai aset semasa tunai 274.55. Modal awal ialah 102 tambah untung bersih 172.55. Kami akan membentangkan mengenai Business Management Plan iaitu untuk perniagaan kami, Candylicious. Untuk key partners, kami mempunyai 2 rakan kongsi yang membantu bagi melancarkan operasi perniagaan kami di mana mereka adalah KZY Store dan Smart Shop 23 di mana kedua-dua kedai ini menyediakan bahan atau produk yang diperlukan untuk perniagaan kami bagi terus beroperasi. Seterusnya, bagi bahagian key activities pula, aktiviti perniagaan kami terbahagi kepada 3 sahaja, iaitu aktiviti pembungkusan gula-gula, aktiviti pemasaran dan aktiviti penjualan. Setiap aktiviti yang dilakukan telah dibahagi sama rata dengan pekerja-pekerja Candylicious agar tidak berlaku sebarang masalah dari segi pembahagian tugas. Seterusnya, key resources untuk perniagaan kami pula hanya terbahagi kepada 3 jenis, iaitu gula-gula kopi, plastik pembungkusan dan tenaga kerja. 3 perkara ini perlu ada di dalam perniagaan kami agar ia dapat terus beroperasi dengan jayanya. Seterusnya ialah tawaran nilai. Yang pertama disahkan halal oleh JAKIM dan juga Majlis Ulama Indonesia MUI. Yang kedua berjenama popular. Yang ketiga bungkusan comel dan mudah dibawa. Yang keempat, membantu mengurangkan rasa mengantuk. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kadar hormon serotonin. Seterusnya ialah hubungan pelanggan melalui media sosial, Instagram dan juga WhatsApp serta bersemuka. Saya akan meneruskan dalam aspek channel dan sasaran pelanggan. Dalam aspek channel, perniagaan kami menjual produk secara atas talian dan dalam talian. Atas talian iaitu Instagram dan website, luar talian itu secara bersemuka. Sasaran pelanggan kami adalah pencinta kopi, pelajar universiti, remaja dan orang dewasa. Perniagaan Candylicious mempunyai struktur kos yang terdiri daripada beberapa komponen. Kos produk adalah sebanyak RM86.75. Kos pembungkusan pula adalah sebanyak RM9.16 yang meliputi kos pembungkusan produk gula-gula. Kos logistik adalah sebanyak RM6.60 yang termasuk kepada kos penghantaran produk gula-gula kepada pelanggan. Belanja gaji bagi 10 orang adalah RM37.50 yang merujuk kepada kos untuk membayar gaji kepada 10 orang pekerja. Dalam hal pendapatan, perniagaan Candylicious mempunyai hasil jualan produk sebanyak RM172.55. Pendapatan ini mencerminkan jumlah wang yang diperolehi daripada penjualan gula-gula kepada pelanggan. Satu cabaran yang dihadapi oleh Candylicious adalah keperluan untuk membangunkan tapak beg yang mesra kepada pengguna. Untuk menukarkan pelawat kepada pengguna,
Peniaga mesti memilih kitabah web yang terkini, boleh dipercayai dan juga bebas virus. Laman web yang menarik secara visual diwujudkan hanyalah langkah awal. Seterusnya, aspek penting ialah mengoptimumkan maklumat disedia ada di dalam website syarikat. Untuk memastikan halaman syarikat dioptimumkan untuk istilah carian yang berkaitan, penyelidikan kata kunci ekor bentik yang komprehensif adalah penting. Mengenal pasti pelanggan sasaran adalah penting untuk kejayaan dalam rang e-dagang yang kompetitif, mewujudkan kumpulan sumber hasil yang boleh dipercayai dan pelanggan setia. Seterusnya, untuk sale promotion post, setelah selama 3 bulan kami berniaga, kami berjaya menjayakan perniagaan kami. Kami berjaya menarik jumlah pelanggan yang ramai membeli produk kami dan ini membuktikan strategi pemasaran kami berkesan dengan baik. Kini perniagaan kami sedang berkembang maju dengan hasil usaha kami semua dalam menjayakan perniagaan ini. Melalui penciptaan kandungan yang menarik, kami berjaya menekankan kelebihan produk kami dan hasilnya penglibatan pelanggan membeli produk kami semakin bertambah. Okey, tujuan dengan melakukan teaser ni adalah untuk memberikan perasaan teruja dan ingin tahu kepada penonton melalui pelancaran teaser media. Melalui teaser ini dapat menarik minat kepada penonton untuk ingin tahu tentang produk kami tawarkan serta dapat membantu untuk meningkatkan jumlah pelanggan kami dengan pelancaran teaser ini. Okey, seterusnya, Candylicious telah mengeluarkan teaser di media sosial seperti di Instagram untuk memberitahu kepada pelanggan kami. Teaser untuk produk digital adalah untuk menarik minat kepada pelanggan. Kami percaya dengan teaser yang menarik akan menarik minat kepada penonton untuk mengikuti perkembangan tentang produk yang ditunjukkan di dalam teaser. Melalui strategi ini dapat meningkatkan jumlah penonton serta jumlah pelanggan yang berminat dengan produk yang dijual berdasarkan kandungan yang menarik yang terdapat di dalam teaser tersebut. Daripada teaser yang dikeluarkan oleh Candylicious, ia melibatkan perasaan ingin tahu kepada penonton kerana daripada teaser tersebut hanyalah gambar dan penonton mungkin tertanya apa yang Candylicious ni ingin memberitahu produk yang dijual oleh mereka ini di media sosial. Seterusnya, di dalam teaser itu juga terdapat latar belakang kopi. Kemungkinan penonton merasakan ia melibatkan kopi dan kebanyakan orang suka dengan kopi kerana kopi membolehkan kita menahan daripada mengantuk dan sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan rasa ingin tahu kepada pelanggan tentang produk yang ingin dikeluarkan oleh Candylicious ini. Seterusnya, tentang soft sell teknik. Jualan lembut dan jualan keras adalah dua pendekatan berbeza untuk strategi pemasaran dan jualan. Kedua-dua kaedah ini digunakan untuk mempengaruhi pelanggan dan menggalakkan mereka membeli produk atau perkhidmatan. Jualan lembut ialah pendekatan santai dan tidak langsung dalam mempromosikan produk atau perkhidmatan. Ianya lebih memfokuskan kepada membina perhubungan, menunjukkan nilai dan memahami keperluan pelanggan dengan ciri-ciri persuasif, menggunakan penceritaan, pendekatan pendidikan untuk menggunakan jenama dan imej seperti televisyen, iklan yang bergantung dengan cerita, emosi, strategi pemasaran kandungan dalam talian yang memberikan maklumat berguna tanpa menyebut produk secara langsung dan tawaran diskaun yang disertai dengan kisah kebahagiaan pelanggan. Contohnya, Candylicious menggunakan jualan lembut dengan menawarkan perhantaran percuma kepada pembeli yang membeli 3 bungkus produk mereka. Seterusnya, jualan keras. Jualan keras ialah pendekatan langsung dan memfokuskan pada ciri, faedah dan tindakan segera daripada pelanggan dengan ciri-ciri agresif, mengesa pelanggan untuk bertindak segera.
Contohnya melibatkan iklan yang menekankan tawaran terhad, diskaun besar ataupun harga terendah dengan bonus segera atau diskaun untuk pembelian segera, serta panggilan telefon daripada telemarketer yang menawarkan produk secara langsung sambil menekankan faedah serta-merta. Jadi sebab utama kami memilih teknik jualan lembut ini adalah kerana kami tidak mahu memaksa minat pelanggan kami, kerana ini hanya akan membawa kepada pelanggannya sementara sahaja. Apa yang kami mahu lakukan ialah memberitahu mereka bahawa kami menggunakan bahan berkualiti tinggi dan menerangkan sebab produk kami lebih maju daripada yang lain. Setakat ini jenis jualan yang kami ada telah melebihi jangkaan. Candylicious akan bermula dengan berkongsi maklumat tentang gula-gula kopi dengan pelanggan. Selepas tu mereka setelah ramai pelanggan menunjukkan minat terhadap gula kopi yang ditawarkan oleh Candylicious, mereka akan mengambil peluang ini. Walaupun pendekatan jualan dijalankan secara perlahan, terdapat beberapa kelebihan yang boleh dihasilkan oleh kaedah ini untuk meningkatkan perniagaan Candylicious. Antaranya meningkatkan keupayaan komunikasi, meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan, dan meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap produk Candylicious ini. One, two, one, two call. One, two call package Entertain Max มีให้คุณเลือกแตกต่าง Will be in Sports ก็ได้เน็ตเพิ่มเติมในราคาสุดแจ่ม